Kenapa AOC boleh DC? Soalan. Ini mesti budak sunat pakai laser ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Lutfi Hakimi. Corong ni adik ni, Lutfi Hakimi. Corong ni. Silakan. Bang, selama ni tu kita belajar orang asyik tanya pasal Color. untuk nak color kan. Tapi bila dah beberapa tahun ni kita asyik fokus color. Macam mana saya nak tanya, abang buat sesuatu tu daripada HM jadi DSM, daripada HM jadi CT, daripada SMPT Dambo. Macam mana pengubahan genetik daripada ekor yang menggunakan branch yang berbeza boleh jadi macam tu? Macam contoh, sekarang saya pernah perasan ada orang buat DT-CT, dan abang pun pernah mention sebelum ni ada buat DT-CT kan? Okey, macam mana benda tu berlaku? Itu je, sekian. Itu kira dua soalan tu. Satu warna, satu jenis warna yang boleh diubah kepada banyak-banyak jenis ikan. Betul? Betul. Satu lagi, macam mana perubahan inovasi yang baru seperti macam mana ikan tu boleh terjadi di DT-CT. Okey, understand. Terima kasih Lutfi. Untuk soalan pertama tu, macam mana abang mengubah color, warna untuk ikan ini pergi ke pelbagai finish. Kadang-kadang korang tengok ikan abang Black Magic lah, katalah ikan yang baru Black Magic. Black Magic abang tu Ida pun cakap simple lah, katalah ikan Galaxy. Galaxy ada dekat Plakat, Galaxy ada dekat Half-Moon, Galaxy ada dekat Double Tail Half-Moon. Tapi Galaxy korang tak pernah nampak ada dekat Round Tail. Tak ada kan? Ada Okey. Candy, korang pernah nampak Candy ada dekat Plakat, Candy nampak dekat Half-Moon, Candy nampak dekat Double Tail Half-Moon, Candy juga boleh ada dekat City. So bagi macam mana selalunya abang ubah satu design yang abang buat boleh berubah pergi ke lain-lain finish. Okey, teknik dia sebenarnya tetap sama. Ikan beta ini teknik dia tetap sama. Ikan beta modern. Okey, modern ni dari dua time. Satu, loncatan moden semasa ikan beta ini ada 3 warna. Bila ikan beta bermula ada 3 warna, dia satu loncatan moden. Maksudnya sebelum itu dia primitif 2 warna saja. Either dia warna hijau hitam ataupun dia warna hijau merah ataupun dia biru merah. Dia hanya ada 2 keluarga. Alright? Dan kemudian bila wujudnya di ikan yang 2 warna ini, bicolor ini, terdapat warna putih kepada dia. Okey, Malaysian warna putih itu yang membuat ikan jadi loncat. Sebab 3 warna, bila gabung dengan 3 warna yang sama, kita boleh manipulasi ikan itu boleh jadi macam-macam. Okey, hijau, merah, putih kahwin dengan biru, merah, putih, anak dia boleh jadi Cambodian. Okey, dari Cambodian tu pula boleh buat jadi maskot, jadi ini, jadi itu, jadi macam-macam. Alright. Dan dari 3 itu juga ikan boleh pergi jadi mustard gas, boleh jadi kuning pula. So bila ada warna kuning pula, dia jadi 4 warna. Bila dah jadi 4 warna, dah boleh main 4 warna pula. 4 color palette yang kita campur. Okey. So bukanlah color palette ini maksudnya semacam yang kawan belajar lukisan itu. Tak. Dia bukan macam tu. Genetik ikan tak kira macam tu. Kita kira cara lain. Okey. Dan untuk abang ubah itu, tekniknya tetap sama. Abang kena pastikan dekat Plakat itu pun abang ada jenis-jenis ikan itu untuk abang hasilkan. Kalau kata kamu nak buat original candy, lah kata, macam first dulu keluar candy, kamu perlu ada mustard gas. Okay? Mustard gas betina, kamu kena kahwin dengan ikan koi merah hitam itu jantan. Merah hitam koi original jantan kena kahwin dengan mustard gas betina. Kamu kahwin 2 ni, kamu akan dapat candy. Mula-mula punya candy, ada sisik tapi ada candy. Itu mula-mula kamu ada.
So jadinya bila abang nak buat candy yang ada kepada crown tail, kan sebelum abang buat tak ada orang buat, tak ada wujud, okey? Sebelum tu abang kena pastikan abang kena ada coil crown tail dan mustard gas crown tail. Nampak? Mustard gas crown tail mudah lah, tapi coil crown tail ni agak susah lah. Macam mana nak buat coil crown tail? Abang kena ada, macam nak buat coil, abang kena ada red fancy yang tak jadi, macam yang korang panggil elbow red fancy yang tak jadi. Abang kena selalu spawn dengan ikan bicolor yang memutih, yang dah mula hilang hitamnya. Kahwin itu baru boleh buat coil. Bila aku dah ada coil, so abang dah tahu jalan dia tau, dia ada jalan-jalan dia, ada jalan-jalan dia. So jalan-jalan ini yang kita kena tahu. Nak buat ikan ni original dia macam mana. So jadi bila dah tahu, abang boleh lah, abang rasa aku ada lah ikan yang boleh buat koi city. So buat koi city dulu, tapi targetnya nak wujudkan candy city, tapi kena buat koi dulu dan juga kahwin dengan yang black ni korang. So bila kita gabungkan itu, baru kita boleh wujudkan sesuatu genetik. So jadi sama, teknik yang sama itu digunakan dekat DTHM, digunakan dekat Half Moon, digunakan dekat Pelakat. Okey, itu untuk jawab soalan pertama. Okey, jelas? Yang kedua yang kamu tanya tadi, macam mana ikan itu buat bermutasi begini. Kalau kamu nak menambah daripada original, gunakan betina. Simple. Gunakan betina untuk finish. Kalau kata kamu ada ikan Pelakat, kamu nak jadi ikan CTPK, kamu ambil CT betina. Jangan ambil CT jantan kahwin dengan Pelakat betina. Kamu kena ambil CT betina, kahwin dengan Pelakat jantan, kahwin first out cross. Anak yang first out cross ni kali kedua dia nanti kahwin lagi dengan city original lagi sekali. Sebab mula-mula kamu kahwin, kamu hanya suntik lebih kurang 10% saja genetik city masuk ke dalam Pelakat itu. Anak yang F1 tu, anak yang mula-mula tu. Yang kali kedua you ambil, you kena kahwin lagi dengan city lagi sekali. Buat 2 kali baru dia jadi city bikin, baru dia ada 50%. Walaupun yang mula-mula tu inject ke 10%, tapi bila dah inject kali kedua dia jadi 50%, bukannya 20% atau 30%. Cara kiraan genetik itu tak sama dengan kiraan normal pemikiran kita. Kalau yang kali pertama dah masuk, jadi tambah 10%, kali kedua kita masuk tambah 10% lah. Bukan macam tu cara kira dia. Okay? So, jadi kena buat 2 kali dengan turutan itu. Anak kepada filial yang ketiga itu, F3 itu, yang itu baru boleh kahwin adik-beradik. Okey, itu baru boleh kahwin adik-beradik. So jadi kalau kamu nak buat DT CT, gunalah CT betina, kahwinlah dengan DT. Tapi kalau kamu nak CT DT, pening kan? Nak jadikan crown tail yang double tail crown tail. Okey, crown tail tapi double tail. Untuk crown tail double tail, kamu kena pakai betina double tail. Untuk jadikan dia double tail dulu, betina yang akan bawa legacy phoenix. Tapi menentukan rupa bentuk phoenix memerlukan dua-dua. Tapi yang bawa legacy phoenix betina lebih kuat. So jadi kalau kamu nak buat double tail crown tail, kamu kena kahwin crown tail jantan dengan betina double tail. Dan abang suggest guna Half Moon, sebab Half Moon range dah panjang. Kalau kamu city tu range dah panjang, tapi kamu kahwinkan dengan Pelakat, kamu akan memendekkan dia balik. Lepas tu bila dah siap, dah jadi, nak memanjangkan balik siksa dia. Faham? Nak memanjangkan balik siksa. Memang siksa. So jadinya lebih baik guna Half Moon. Memang dia akan berlebih dulu, tak apa, pelan-pelan nanti ejak lagi kahwin. Kita hanya turunkan webbing, hanya menurunkan webbing, tak payah nak turunkan ray, tak payah nak menambahkan ray, memanjang lebih susah daripada nak turunkan webbing. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum Bayin. Nama saya Luqman. Okey, saya dulu masa belajar, saya matriculation student, saya belajar biology. Dan in biology kita ada belajar pasal genetic inheritance. Dalam genetic inheritance tu kita ada belajar yang sama juga macam beta, ada F1, F2, phenotype, genotype dan sebagainya. And masa kita belajar table tu, dekat bawah tu ada satu table tau, di mana kita cross induk jantan dengan betina. Kita dapat tahu anak dia
macam mana, tapi yang saya belajar tu plantation lah, pokok. Jadi saya nak tanya Abang Yin, ilmu biologi, genetic inheritance yang ada dalam buku biologi tu sebenarnya boleh tak diguna pakai dalam ikan laga sebagai guidance kita breeder untuk nak try cross breed? Mudah saja. Terima kasih, soalan yang bagus. Banyak orang tak faham soalan kamu lah, tapi bagi soalan kamu sangat personal sebab kamu yang belajar biology inheritance. Biology inheritance ini sangat bagus, itu ilmu yang sangat berguna, dia macam ABC. Once you know ABC, you know how to read. Faham? So kamu dah belajar benda yang ABC tu, kamu dah tahu dah. So sekarang kamu cuma nak tambah sikit je lagi. Nak tambah sikit je lagi. Cara kamu nak tambah sikit lagi, kamu kena belajar spesies. Okay, spesies tu kamu kena kenal spesies yang kamu nak buat. Beta ini spesies dia gurami family. Okay, so jadi kamu study gurami family, kamu pergi tengok gurami family punya inheritance dengan pokok yang kamu belajar ini sama ke tak? Okay, kalau sama, okay, gunakan teknik yang sama. Okay, kebanyakannya lebih kurang. Sebab dari kajian sains lebih kurang. Kalau kajian spesifik hanya untuk beta, benda itu tak ada dipublish. Tak ada. So tak ada publish, tak ada journal. You tak boleh nak tengok sebenarnya. Tak ada. Okay, so ia bergantung kepada pengalaman dan apa yang orang-orang macam abang tahu dan apa yang orang-orang macam abang nak share. Okay, so jadi kalau ikut yang abang belajar biology inheritance yang macam mana yang kamu punya table chart itu, nak akan-akan, tapi tak semuanya sama. Nak akan-akan, lebih kurang. Okay, tapi pada abang nasihatkan kamu pergi study buku abang pun tak ingat nama orang tu. Okay, dia ada buat chart itu. So kamu boleh tengok gurami chart. Kamu kena pergi study gurami chart. Kamu dah study gurami chart, kamu dah faham. Sebab beta, untuk beta punya genetic compilation punya ni tak ada wujud. Tak ada siapa buat. Okay, tak ada siapa buat thesis, tak ada siapa buat. So jadi abang yang paling rapat dengan dia adalah gurami. So jadi kamu pergi ambil yang gurami. Sebab kalau kamu ambil yang gurami ni, kamu dah boleh faham beta. Okay, cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada TikTok dan juga Facebook Alung MFA. Siapa nak tengok live boleh tengok live dekat Facebook Alung MFA. Abang Yin punya TikTok pun ada, insyaAllah. Okay, nombor 1 ini breeding 1 spawn, keluar 2 mak sahaja. Kenapa? Siapa ni? 2? Kamu tulis mak. Apa benda kamu ni? Kamu memang suka bab 2 mak ni. 2 mak Alung suka memang kan. Breeding 1 spawn, keluar 2 male sahaja. Kenapa? Okey, satunya disebabkan jantan yang kamu guna itu tak kuat langsung. Dia punya hormonal defense, dapat hormon dalam badan dia tak kuat. Cara untuk kamu kuatkan hormon jantan sebenarnya ada banyak. Satunya dari segi pemakanan. Makanan yang kamu berikan itu perlulah makanan yang berdarah. Kalau kamu nak naikkan hormon ikan jantan ni, bagi dia kuat untuk dia breed, okay, untuk dia breed dan banyak anak ikut dia, dan ikut warna dia, ikut cara dia, ikut perangai dia. Okay, kamu kena, kalau teknik abang akan gunakan makanan yang berdarah. Sukati kamu nak bagi dia grinder apa yang Akram bagi, apa yang apa? Tubi. Aku pakai tubi boleh. Okay, abang pakai bloodworm. Personally abang pakai bloodworm. Okay, nak pakai bloodworm boleh, pakai tubi boleh. Itu satu cara untuk naikkan hormon dia. Keduanya, untuk naikkan hormon dia, kalau kata benda itu pun kamu dah usahakan tapi anak tetap juga tak banyak male, keduanya kamu gunakan male itu bila nak kahwin, kamu gunakan betina maskot letak dekat tepi dia. Hari-hari letak betina maskot tepi dia. Okay, bagi dia rasa girang, bagi jantan itu rasa girang. Jantan itu dia akan sangat girang kalau dia tengok betina maskot. Lantaklah jantan tu warna apa sekalipun, jenis apa sekalipun. Kalau letak betina maskot, dia mesti suka. Cakap orang lah, suka sangat betina Mak Saleh, kan? Ke Melayu Jawa, kan? Tak payahlah. Macam itulah maksudnya. Pada ikan laga ni, dia sangat suka ikan maskot. Dia sangat suka pada ikan laga. Okay? So itu 2 teknik. Abang harap kamu boleh cuba 2 teknik itu. Okay? Sebab apa tadi yang keluar tu,
Kalau sebab adalah hormon jantan itu tak kuat, macam mana nak naikkan hormon jantan itu? Bagi dia makanan berdarah dan juga bagi dia selalu tengok betina maskot. Soalan kedua, target MBFA di Malaysia sahaja atau di Asia? MBFA dibuat hanya untuk Malaysia. Kami tak peduli negara lain nak buat apa sebenarnya. Tapi kami tidak menghalang mereka untuk menggunakan standard apa atau apa benda yang dah dibuat. Tak ada masalah. Kalau di negara lain nak guna standard MBS, boleh saja. Diorang boleh request, bagi tahu dekat Akram, okay, jumpa Akram ataupun mesej Akram, tanya Akram macam mana nak buat itu. Kalau diorang nak menggunakan sistem yang ada, either Akram akan pergi mengajar di sana dengan upah-upah yang tertentu, ataupun mereka kena datang sini untuk ambil apprentice, untuk mereka wujudkan segmen di sana ke macam mana ke, itu kita tak tahu lah. Ataupun mereka hanya import, hanya import. Okay? So target MBFA hanya di Malaysia sebenarnya, okay, bukan untuk ASEAN. Okay, abang tak ada target itu. Tapi apa yang abang target adalah mungkin satu hari kita buat satu standard kesefahaman bersama, iaitu Asia Beta Standard, yang akan menggabungkan MBS, TBS dengan yang Indonesia INBS. Satu hari insyaAllah diorang boleh fikirkan macam mana untuk diorang duduk bersama, dan diorang akan fikirkan satu standard di mana Indonesia, Thailand dan juga Malaysia boleh guna. Tapi yang fikir negara lain, kita gunakan 3 negara ni saja dulu. Kalau 3 negara ini boleh bergabung, maksudnya satu dunia kita boleh pegang. Simple. Sebab kita adalah fish producing country. Kita yang produce ikan. Okay, 3 countries ini adalah negara yang produce ikan ini. So jadinya biarlah 3 negara ini yang dictate kalau boleh. Kalau boleh, biarlah kita yang dictate macam mana cara nak main. Ikan longkang kita, biarlah undang-undang kita. Okay. So next, kelas Avatar atau Galaxy boleh BQ tak jika nampak cabut sisik? Abang tak jawab soalan soalan competition dia. Ini bukan bidang abang. Soalan ini patut tadi tanya ke Akram. Okey, kalau ikan tu dah nampak jelas dia cabut sisik, macam mana nak cakap nampak jelas cabut sisik? Kalau pada abang, cara yang paling jelas untuk nampak dia tu cabut sisik ikan tu adalah masa dia cabut tu abang ada kat tepi. Baru jelas betul ikan tu memang cabut sisik. Tapi kalau abang tak ada kat tepi tu, abang hanya boleh bagi cakap. Abang tak tahu benda tu betul atau tidak. Okey, so jadi abang tak boleh nak jawab soalan itu, sebab kalau ikan tu menipu, kita kira menipu lah. Kalau kamu menang pun bukan seronok. Bukan seronok. Menang itu kita tahu, diri sendiri kita tahu kita tipu. Okey, ada lagi soalan sini. Boleh buat kom untuk black skill sahaja seperti Battle of Fancy? Black, ini skill ke boleh? Kamu tak tertulis lalu. Kamu kata kamu belajar engineer. SCALE series. SCALE series. Kamu terkandung spell nombor itu. Series. Otak kamu. Black series untuk Battle of Fancy. Untuk buat kom tak salah kalau dia nak buat. Kalau kata ada organizer yang setuju dan ada MBFA, MBS ada standardnya. Rasanya MBS ada standard untuk ikan black-black ni. Apa ikan pun kami ada standard. Kami ada spek untuk setiap ikan. Hari ni pun Akram dah announce dia dah buat barunya spek untuk bandar dan juga untuk fancy non mapping. Fancy non mapping. Okey, pun dah ada dah. So jadinya untuk buat black series ni tak ada masalah. Itu bergantung dulu pun dah ada dah rasanya. Dia dah pernah buat. Okey. Satu pair berapa kali boleh spawn? Ini soalan yang cepu mas. Satu pair berapa kali boleh spawn? Satu pair berapa kali boleh spawn? Sebenarnya selagi boleh. Selagi boleh. Selagi betina itu ada ovarinya dalam tu, selagi jantan itu boleh produce sperm. Produce sperm untuk ikan beta atau gurami mana-mana pun, dia memerlukan lingkungan 22 hari untuk dia produce. 22 hari dengan makanan yang cukup, dia boleh produce balik tahap sperma dia. Okey, 22 hari untuk ikan jantan. Untuk ikan betina pula sebenarnya memerlukan 5 hari. Kalau diberi makanan yang betul,
hanya memerlukan 5 hari untuk dia buat telur balik. Tapi untuk telur itu penuh dan gila-gila topnya, dia memerlukan lebih dari 7 hari. Okey, untuk dapat betina itu penuh balik. So, jadi boleh pakai balik. Boleh pakai balik betina tu untuk spawn setiap 2 minggu ataupun setiap 10 hari. 10 hari nanti spawn punya proses you pakai 5 hari. Lepas 5 hari you bagi dia 7 hari. So 13 hari. So lepas 14 hari you boleh spawn lagi. Satu betina boleh spawn setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu boleh spawn betina. Jantan kena tukar. Jantan kena tukar. Okey, sebab jantan itu tak cukup 22 hari. Okey, bagi jantan itu 22 hari. Jangan 22 hari tapi bagi makan pellet tak ada guna lah. 22 hari dengan makanan yang berdarah. Okey. So jadi boleh pakai banyak hari. Selagi dia ada. Sampailah betina itu bila dia spawn, dia akan keluar satu macam tali dari perut dia. Bila dia dah keluar tali tu dah tak boleh pakai. Betina itu tak boleh pakai. Alright. So jadi kalau nak lagi cantik, abang punya idea, bila dia spawn tu jangan bagi dia spawn sampai habis perut betina tu. Sebelum dia kempis habis, angkat betina tu keluar. Terus bagi makan, memang cepat dia bertelur, lagi banyak daripada yang mula. Okay. Next, ikan trim boleh menang atau tidak? Pendapat abang. Pendapat abang, ikan trim boleh menang atau tidak? Pendapat abang. Kalau secara jujurnya, ikan itu ditrim 2 hari atau 3 hari sebelum kop. Maksudnya ikan itu ditrim untuk kop, bukan untuk repair ikan. Ikan siapa cakap tak boleh trim? Kalau ikan itu kamu baru angkat daripada kolam, ikan itu kamu tengok sangat cantik, tapi ekor dia jahanam koyak awak kena gigit. Apa salahnya kalau kamu potong dulu ikan tu dan kamu bela? Dan kamu bela ikan tu, selepas 3 bulan, 4 bulan ikan tu makin cantik lagi, kamu akan panggil ikan itu ikan trim ke? Itu bukan ikan trim. Itu bukan ikan trim. Ikan trim yang maksud tu, ikan trim yang macam mana? Trim untuk competition atau trim untuk dia tu jadi elok? Kalau macam tu, ikan yang sakit jangan diubat. Boleh? Satu proposition yang sama. Ikan yang koyak tu kita potong untuk kita bela balik bagi dia cantik. Okay? Bagi dia tumbuh balik, bagi dia elok. So jadi ikan dia jadi ikan yang elok. So sama juga kalau ikan tu sakit, jangan bagi ubat. Tapi ada sakit-sakit terus bagi mampus. Tak boleh lah macam tu. Tak adil lah. So jadi pada abang, kalau ditrim hanya semata-mata untuk pergi competition, ini soalan keikhlasan dan kejujuran. Kalau kamu jujur, okay, kalau kamu jujur, kamu nak pergi bertanding, kamu bukan nak trim ikan, tak ada masalah. Kalau ikan itu ditrim sekalipun, juri yang kita lantik itu terserah pada dia orang, expertise dia orang. Kalau dia orang rasa ikan itu ditrim, okay, sebabkan trimming dia tu memenangkan dia, dia orang mungkin tak menangkan ikan tu. Mungkin dia orang tak menangkan ikan tu, mungkin dia orang letakkan ikan tu nombor 4, nombor 5. Nampak? Kalau ikan tu jelas pada dia. So jadi itu pasal kita lantik juri. Kita lantik juri adalah untuk juri itu menentukan ikan. So jadi kalau kita semedang saja kita komplain, bila siapa nak jadi juri akhirnya? Tak ada siapa nak jadi juri lah. Dengar soalan budak biologi ni. Eddie, kamu dengar ni soalan. Okey, baik. Satu lagi saya nak tanya. Dia dua lah sebenarnya. Yang first tadi kamu nak tanya satu ke dua sebenarnya? Dia satu. Tapi satu lagi tu additional saja. Okey, saya sebut yang additional dulu lah. Tadi Abang Ye dah sebut pasal sebenarnya selepas 14 hari kita boleh pakai lagi female kan. Kalau kita betul bagi makan, jaga dan sebagainya. Nak tanya pengalaman Abang Ye sendiri, maksimum Abang Ye pernah guna satu betina tu berapa kali? Okey, itu additional question lah. So soalan yang saya nak tanya, petang tadi Abang Akram dia ada cakap pasal ikan neon yang mungkin akan dikelaskan dekat competition, akan datang lah. Saya nak tanya apa pendapat Abang Ye mengenai ikan neon, dan boleh ke ikan neon tu kita secara genetiknya kita cross untuk menghasilkan AOC pada masa akan datang? Itu saja. Okey, untuk neon ini abang tak boleh jawab sebab abang tak buat. Okey, abang orang yang hanya menjawab benda yang abang pasti confirm. Sebab abang tak spawn, sebab abang tak tahu. Okey, abang tak tahu sebab abang tak spawn. So sebelum Akram dia nak buat satu keputusan ini, abang pasti dia akan pergi bertanya kepada breeder yang breed ikan itu, betul
betul ke benda ni boleh buat, ataupun ikan ni hanya kita rendam dengan ubat pun boleh. Tapi yang pasti, apa yang abang tengok dan jelas, dan orang-orang yang abang kenal dan buat, kita boleh manipulasi ikan itu daripada ikan selo kita boleh buat. Abang boleh buat. Abang boleh buat. Tapi abang tak nak cakap sini. Sebab kalau abang cakap sini, nanti korang buat. Okay? Abang pasti korang mesti buat. So, jadi abang tak nak cakap kat sini macam mana abang buat. Abang boleh buat neon tu. Daripada ikan selo abang boleh buat. Tapi kalau abang cakap nanti korang buat, so, jadi tak baik seksa mendatang, so jangan. Sebab tiap kali kamu buat ikan itu, 2 kali kamu buat, ikan itu buta. Okay? 2 kali kamu buat, ikan itu mesti buta. Alright, so jadinya jangan buat. Jangan buat. Okay, so jadi yang bab untuk breeding itu abang tak pasti. Tapi yang untuk AOC, maksudnya AOC. Satu soalan, satu perkara yang korang semua ni kena faham. Banyak korang ni tak faham. Pakai baju beta nampak macam pandai. Okay? AOC itu any other class day, bukan jenis ikan. Dia tak ada jenis ikan nama AOC. Tak ada. Tak wujud. Tak wujud. Ikan AOC itu namanya kelas. Kelas di kompetisi. Kelas di competition namanya AOC, any other class. Bukan jenis ikan. Super Red, jenis ikan. Okay? Royal Blue, jenis ikan. AOC bukan jenis ikan. AOC itu ikan yang tak ada tempatnya. Ikan mustard gas, tapi kepala sampai setengah badannya kuning. Dia bukanlah mustard gas. Mustard gas sepatutnya hitam sampai habis, berbintik-bintik-bintik, tapi dia setengah aja kuning kat badan bang. Nak letak di mana? Letak di main ni mustard gas. Kena main ni AOC, any other class. Ikan yang tak wujud. So jadinya bila kamu sebut AOC neon, apa dia? Neon itulah AOC. Betul. So jadinya itu kena faham satu. Tapi abang faham lah, maksud kamu mungkin ikan neon itu dah dibuatkan galaksi lah, dah ada candy-candy sikit lah, avatar neon ke, avatar neon lah. So mungkin lah ada yang benda-benda gitu. So avatar neon lah, apa benda lah. Okay, so kalau kata dia boleh kompilasi dan boleh buat begitu, buat lah. Mungkin ada, tapi abang tengok dah ada dah pun. Dah ada Leong Beta Farm, Ipoh dah ada lah ikan tu. So jadi ikan tu boleh buat. And then soalan yang pertama tadi, ikut pengalaman abang, berapa kali abang pernah pakai? Okay, first ikan abang buat Royal Blue, pakat Royal Blue. Abang ada itu je. Itu je abang ada. So jadinya abang gunakan nasihat Safwan Syafi'i. Safwan Syafi'i yang cakap dekat abang, ikan tu boleh buat yang macam mana yang abang cerita kat kamu tadi. Setiap 2 minggu kamu boleh kahwin balik je. Syarat, bagi dia makan kau-kau. Angkat daripada bekas pon tu, lesak air rancawan, masuk tukar air, terus bagi belum. Jangan tunggu besok, terus bagi belum. Sebab dia baru saja proses mengawan itu. So dia banyak pakai energi, dia banyak buang crude protein. So dari situ terus tambah dia. Jangan, kalau kata kamu nak pakai balik betina tu lah, jangan tunggu. Angkat daripada bekas pon, terus bagi bloodworm. Bagi makanan yang berdarah, bloodworm. Okay, abang cakap bloodworm sebab tak ada yang boleh standing dengan bloodworm. Tak ada. Buat makanan sekarang tak ada. Sebab masalah di bloodworm tak ada. Okay, masalah yang ada di tubi ada. Okay, ada. Tubi itu, bila ikan makan tubi, najis yang dia keluar itu kamu kena jaga selalu. Bakteria dia senang, cepat daripada najis yang dihasilkan untuk pada ikan beta yang makan bloodworm. Itu ada beza. Dekat situ ada beza. Dua-dua protein very high, tapi bezanya di situ, najis yang dihasilkan. Okay, apa jadi pada pencemaran pada air dia. Itu next yang kamu kena ambil tahu. Alright. Maksimum dulu abang pakai selagi boleh. Abang tak kira lah, tapi abang rasa sempatlah ada dalam 6 ke 7 spon. 6 ke 7 spon. Okay, filial yang sama. Kesilapan abang adalah dia hanya bukan filial yang sama, dua feeder, dua line, dapat dua line daripada genetik yang sama. Okay, same genetik, same gen, tapi dua different line. Sebab abang guna 2 bapak. Kali ni first spawn pakai bapak yang ini, second spawn pakai bapak ini. Tapi betina tetap betina yang sama. Ingat bapak tu jangan share. Bapak kena pakai 2, betina pakai 1. Dan
Abang juga pernah buat, okay, ini soalan ini bonus lah sebab korang takkan tanya soalan macam ni sebab korang tak erti. Ni abang bagi korang erti. Ikan beta ini bukan monogami ya. Cuma jangan ingat fikir ikan beta ini hanya boleh kahwin pakai jantan seko, betina seko. Betul? Korang semua ingat macam ni kan? Sebenarnya tak sebenarnya tak. Satu jantan beta boleh kahwin dengan 2 atau 3 betina terus sekaligus. Okay? Macam mana 2-3 bini bukan tak, terasuk dengan semangat ikan tadi tu. Dia terasuk. Dia terasuk. Dia sebenarnya enggak, tengok aku buat live tak takut, aku jawab bini aku depan Kau cakap aku takut bini tu. Nampak? Punya berani mati. Sebenarnya ikan beta bukan monogami punya ikan Ikan beta ni pun boleh kahwin 2 betina dalam satu masa tu. Lagi kurang ajar. Jangan main-main. Kau boleh letak 2 betina satu. Okey? Abang boleh pakai satu jantan. Kalau kamu tengok jantan kamu tu memang power, memang top form, berenang macam gila, saiz besar. Cari betina yang saiz paling kecil. Selalunya abang buat itu bila abang nak outcross ikan. Bukan inbreed, outcross ikan. Abang pakai fancy, selalunya fancy jantan. Wah, gila-gilanya. Abang akan pilih jantan. Selalu kalau abang buat fancy, abang mesti pakai bicolor. Okay, bicolor yang branding yang sangat tepat. Okay, abang pakai. So abang akan kahwin dengan 2 ekor betina female, betina fancy. Satu abang ambil full mask, satu abang ambil non mask. Mudah kan? Tak payah buang masa kan? Saya nak buat fancy non mask lah, saya nak buat fancy full mask lah. Kau ambil je lah 2 betina ni. Kau kahwin lah, anak ekor akan dapat 2. Kan mudah. Pakai betina yang kecil. Okay? Cara abang buat dia macam ni lah, lebih kurang lah. Okay, abang akan pilih jantan yang saiz macam ni, betina yang saiz macam ni. Okay? Abang akan pilih macam ni. Nampak betina tu macam ni, setengah pada jantan saiz dia. Okay, abang boleh pakai 2 betina sekaligus. Itu cara dia. 2 boleh, 3 pun boleh. Bergantung kepada bekas tu. Tak semestinya kahwin ikan beta pakai bekas kecil tak semestinya. Kamu nak kahwin dalam bekas akuarium 3 kaki pun silakan. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Alright? So jadi yang tadi maksimumnya abang cakap tu, abang beritahu lebih kurang 6 hingga 7. Tapi sekarang ini abang hanya guna sekali sahaja. Abang sekali saja dia tak buang. Hanya one time. Abang hanya guna pakai betina sekali saja. Sebab abang tunggu ikan tu sampai 5 bulan, sampai betul-betul sihat, betul-betul besar. So bila print tu abang bagi dia masa yang betul-betul cukup untuk sampai habis telur dia. Itu abang buang. Sekali dia abang makan. So jadinya abang ni orang yang setia pada yang satu. Akhirnya cerita itu abang dapat bawa balik dengan cara yang paling tepat. Soalan dia, kenapa breed hamun anak jadi Asian PK? Sebenarnya soalan dia kita gelap. Ada jawapan dia. Jawapan dia sebenarnya HM yang kamu pakai itu dulu buat daripada Asian PK. Mana ada half moon fancy original? Mana ada? Sebab coloration ni kita panggil generasi warna ini atau evolusi warna ikan atau corak atau design ikan bermula dengan ikan pelakat. Sebab ikan pelakat lebih mudah diolah. So jadinya kita akan dapat fancy. Fancy kalau mula-mula keluar ikan apa? Pelakat. Candy mula-mula keluar apa? Pelakat. Galaxy mula-mula keluar apa? Pelakat. Mana dia mula-mula keluar Galaxy dekat Deviation? Tak ada. So dari pelakat dia ambil, dia kahwin dengan half moon dan dihasilkan half moon untuk arah fancy. So jadi bila lama-lama kamu kahwin, macam abang cakap tadi genetik itu perlu jauh daripada asal. Sebab apa yang kamu kahwin dapat Asian PK ni abang beritahu. Cara dia nak buat half moon, bila cara dia salah, itulah masalahnya. Mula-mula dia pakai pelakat jantan, dia pakai betina half moon. Dia kahwin, dia dapat anak yang kita panggil half breed ini. Half breed yang dapat ini adalah warna macam pelakat tapi finish dia macam half moon. Tapi body tetap ada pelakat, kaya lah. Dia akan half moon.
Yang kesalahan yang dia buat adalah dia daripada yang nombor 1 yang mula-mula dapat ini, dia tak kahwin semula lagi dengan female yang half moon juga. Dia hanya buat sekali saja kahwin dengan half moon. Dia ingat sekali kahwin dah dapat tu, dia ingat dah dapat dah. Okay, itu salah dia. Dia kena buat 2 kali untuk menjadikan dia itu. Nak jadikan 2 kali ataupun tak nak buat, dia mesti kena buat 2 kali. Sekali lagi kahwin dengan betina yang half moon daripada generasi lain, ataupun kahwin balik dengan mak dia. Abang tak suka sebut itu, sakit orang lalu lalang bawah ni cakap apa dia ni, kahwin balik dengan mak apa semua, tak syok lah. Tapi sebenarnya itu nama dia. Kita panggil back crossing, kahwin ke belakang. Kahwin ke belakang. Anak yang dapat tu kahwin balik dengan mak dia. Kan mak dia half moon tadi abang cakap, kahwin balik dengan mak dia. Okey, jantan plakat, betina half moon, kahwin dapat anak, anak ni kahwin balik dengan mak dia. Baru dia jadi confirm jadi half moon, dia tak patah balik dah. Dia tak jadi plakat dah. Dan dia akan dapat body shape half moon. Berapa banyak ikan half moon yang menang body shape plakat kat sini? Salah semua. Body plakat. Body plakat tu ikan plakat, bukan ikan half moon. Ikan half moon ada body shape half moon. Okay? So jadi kena faham benda itu dulu. Sebab dia tak double crossing kan benda ini, lama-lama body plakat tu carry forward. Macam korang tengok ikan Thailand, tanah tong ni, ikan rumah half moon yellow, macam dahsyat. Aku tengok bergelak je. Body plakat. Apa yang hebat ni kan tu? Orang semua berebut beli ya, bidding macam orang gila. Nampak sangat yang bidding tu semua tak tahu sains. Nah, hanya minat sebabkan dia tu top, dia tu popular. Oh, pergi. Berapa kali orang kena tipu dengan aku, letak ikan semua orang beli. Tak ada. Abang tak tipu genetik. Genetik abang tak. Abang mungkin ikan abang bukan ikan tercantik, tapi abang tak tipu abang main genetik. Ikan abang kalau dalam situ, itulah dia. Abang orang yang purist, abang tak suka nak main half-half, tak ada. Tak ada. Jangan main setengah-setengah, tak baik. Buat penuh. Okay? So jadi itu kena tahu. So sebab apa ikan mamat ni tadi dia kahwin half moon, dapat anak SMK, disebabkan sebab dia tak double crossing, single crossing. Tiba-tiba dia kahwin dengan betina yang dia dapat kononnya, dia ingat ke betul, rupanya betina ni pun single crossing. Dia tak tahu. Dia kahwin anaknya, macam mana boleh dapat plakat balik ni? Ataupun dapat half moon yang ekor pendek. Kan selalu dapat. Kahwin dapat half moon ekor pendek. Itu semua ikan-ikan yang tak double crossing. Kena confirm crossing dulu, confirmkan genetik dia. Double crossing. Okay? Jangan lupa benda tu Macam mana jaga telinga dambur? Telinga dambur dan cara nak bagi keras. Soalan cara nak bagi keras ni, itu abang tahu dek, rosok sikit. Macam mana jaga telinga dambur dek? Ikan laga tak ada telinga dek. Ikan laga tak ada telinga. Ikan laga Dambur tu adalah nama samaran. Dambur adalah nama samaran. Nama beta itu kita panggil beta big pectoral. Okay, nama dia big pectoral, bukannya dambur. Dambur tu yang kartun. So kita ambil sebenar nama itu. Okay, nama itu kita ambil dan kita letakkan sebagai satu jenis ikan beta. Sebenarnya itu bukannya nama spesies. Nama dia big pectoral. Extra large pectoral ini terjadi daripada mula-mula ikan salamander, baru boleh buat big pectoral. Kahwin inbreeding, adik-beradik, baru boleh jadi big pectoral. Kalau crossing tak boleh. Okay? So jadinya macam mana nak jaga tu biasa adik. Sama macam mana kamu jaga ekor dia, macam mana kamu, sebab dia sebahagian dari fin. Jadi jaga sama macam fin. Berjaga sama macam fin. Nak bagi cantik dia, kahwin snake breeding. Abang punya teknik kahwin snake breeding iaitu kahwin sepupu, jangan kahwin adik-beradik. Kalau pectoral dia dah cukup besar, jangan tambah. Big pectoral ni ikan terbaik, spek yang terbaik, bukan dia punya telinga lebih, dia punya pectoral lebih besar daripada caudal. Terbaik untuk dambur adalah pectoral sama besar dengan caudal. Itu level. Lebih pada itu mengarut.
kurang pada itu tak cukup. Itu je. Terbaik sama besar dengan bukaan powder. Itu kita nak cari. Kalau dah dapat level itu, kawinlah ikan tu dengan sepupu dia. Jangan lagi kahwin dengan adik-beradik dia. Kalau kahwin dengan adik-beradik dia, pectoral dia akan jadi lebih membesar. Jadi stop pembesaran pectoral dia dengan kahwin sepupu. Kalau kamu outcross, dia mungkin jadi kecil sebelah, dia akan mengecil balik, dia akan koyak, dia akan keluar spinal, macam-macam jadi. Dumbo ni itu cara main dia. Kena kahwin inbreeding sampai satu tahap, dah cukup cantik, kahwin cousin, kahwin sepupu. Okay, itu cara dia nak jaga Dumbo. Soalan ni saya tanya untuk Wakil. Apa sebab ataupun reason yang menyebabkan bila kita breeding tu ventral tak ada langsung? Ventral hilang. Okey. So adakah faktor genetik, pemakanan dan sebagainya? Okey. Benda ni saya tak pernah jadi lah, tapi orang tanya kat saya, mungkin Abang Ian boleh explain dengan lebih jelas lah. Alright, baik. Itu je. Terima kasih. Ventral. Orang semua tanya. Orang semua ikan tak ada ventral. Betul. Wendy pernah jadi ventral tak ada. Banyak orang pernah jadi ventral tak ada. Okey, ventral tak ada ni genetik. Okey, ventral tak ada ni genetik. Dia bukannya pasal pemakanan. Okey, dia genetik. Dia sama macam masalah ikan itu tak flat. Ada ikan satu spawn tak ada flat. Satu spawn tak garam. Ikan tu tak kaneh, tak garam, satu spawn. Ada, dia tak satu spawn. Itu sebab genetik. Dia ada ini antara small genetic karakteristik tau. Genetik karakteristik ni ada banyak. Satunya color di ekor, warna di banding. Itu kita panggil karakteristik. So mak bapak ada banding, anak ada banding lah. Betul. Anak itu karakteristik. Tapi kalau bapak cara flare dia menyengit ke kiri sahaja. Ke kiri saja, dia tak suka flare ke kanan, dia flare ke kiri saja. Bila kamu kahwin, anak dia akan dapat macam tu je, tapi tak banyak, sikit akan ada perangai yang macam tu. Okey, ini kita panggil minor characteristic. So ventral ini minor characteristic, dia jarang-jarang berlaku. Tapi luck kamu genetik yang kamu ada tu dah tak boleh dulu. Sebab dia lahir daripada genetik yang ikan tu yang ada minor karakteristik tu dah ada dalam DNA dia. Bila dia kahwin, orang tu kahwin, dia tak perasan sebenarnya dalam spawn dia itu ada seekor dua yang tak ada ventral, tapi dia tak perasan. Yang dia ambil, yang dia spawn, yang dia simpan, semua ada ventral. Yang tak ada ventral tu dia tak simpan. Kononnya dia tak perasan dalam kolam tu sebenarnya dah mula ada genetik yang keluar yang tak ada ventral. Sebenarnya adik-beradik dia ni semua dah carry dah DNA tu, tak ada ventral tu, semua dah carry. Cuma dia belum bila nak keluar lagi. And then bila next kamu kahwin, dia orang tak teliti setiap ekor yang ada dalam kolam. Lama-lama yang tak ada ventral makin banyak. Bila dah makin banyak, tu masih tuan whisky dah bang. So, bila dah makin banyak, lama-lama dia jadi general karakteristik kepada ikan tu. General genetic karakteristik. Daripada minor sampai dah jadi major karakter. Nampak? Major karakter ni maksudnya apa? Ikan merah kahwin merah, dapat merah. Itu kira major karakteristik lah. Ikan yang banding, kalau banding, dapat banding lah. Betul? Takkan dapat lace, dia akan dapat banding lah. Ikan lace kahwin ikan lace, akan dapat lace, dia tak akan dapat banding. Nampak? So itu major karakteristik. So daripada awal pemilihan itu tidak dilakukan dengan baik, so jadi benda tu lama-lama jadi major. Sepatutnya bila dah ada satu dua dalam tu yang dah tak ada ventral, satu kolam itu tak boleh pakai. Okay? Satu kolam itu jangan pakai. Alright? So ingat, tak ada ventral itu adalah genetik dan ianya bermula daripada minor karakteristik sampai jadi major karakteristik. Kesalahannya adalah salah kita tak tengok. Kerana ikan tu selalunya ikan inbreeding. Yang selalu jadi begitu selalunya ikan solid, ikan ini yang selalu jadi begitu. Sebab dia ikan yang perlu inbreed. Ikan yang perlu inbreed selalu jadi ikan yang crossing. Jarang lah, kadang-kadang jadi, tapi jarang.
Okey? Oh, banyak ni. Abang kena jawab cepat ni. Okey, next soalan ni. Abang tanya ni. How to see the best of samurai? The best of samurai, I don't know how to see it. But original samurai is only on the head. Okay, dia punya iridescent is only on the head and on the face. That's it. Tempat lain tak ada. That is the best. Because of why? With samurai ni kamu kena refer kepada Pichek Planasuan sebab dia yang keluarkan nama tu. Dia yang keluarkan ikan itu, yang dia yang makekan famous ikan itu dan nama itu. Okay, so jadi pada originality kamu kena hormat orang yang mula-mula keluarkan. Jadi kalau dia yang kata ikan tu sepatutnya macam tu lah. Original dia Pichek Planasuan yang buat, nama samurai itu Pichek yang buat. So jadi the best of samurai itu adalah macam mana yang dia keluarkan mula-mula. Itulah dia the best of samurai. Sebab dia yang buat, dia yang cakap. So jadi kita kena pay homage kepada orang yang reka benda tu. Mungkin bukan dia yang spot, tapi dia yang keluarkan dan dia yang letak nama samurai. Okay? So jadi kita kena pay homage. Ikan yang itu adalah hanya di kepala saja, kepala dan muka saja. Tempat lain kosong, black, total black dekat muka je. Dan muka tu pula mesti warna copper, silver tu lah. Bukan copper yang ni copper yang silver is copper. Okay? Grey is copper. Itu original samurai. Sebenarnya itu yang dia keluarkan original. Jadi itu yang kita panggil samurai. Yang lain-lain ni kita menambah-nambah je lah. Blue samurai lah, red samurai lah, tak apa. Samurai itu suka hati lah. Itu korang nak bagi nama semata-mata untuk penjualan, silakan. Untuk mengglamorizekan benda, silakan. Tak ada masalah. Fry bagus bagi kutu air atau BBS? Kutu air. Abang akan cakap kutu air sampai bila-bila. Sebab BBS bukan makanan original yang ada di Paya. BBS tak ada di Paya. Okay? So original dia kutu air. So ikan ni ikan apa? Ikan Nusantara. Mesti original dia mesti kutu air. Apa pendapat abang tentang neon beta? Tadi abang dah cakap pasal neon tadi, kita dah explain. Okay? Macam mana nak hasilkan bandar? Bandar ini adalah ikan, either kamu pakai orange kahwin orange terus, atau masak gas kahwin masak gas terus. Dia ikan ni ada circulation. Daripada red washing, daripada red washing pergi ke solidized color, pusing pergi ke red washing. Daripada red washing pergi ke solidized pergi ke red washing. Dia ikan ni dia berpusing. Tapi daripada solidized pergi ke red washing, nak pergi ke solid balik, dia memerlukan kurang-kurang 15 atau 21 spot untuk pusing balik. Ikan bicolor, okay, bicolor biru abang pernah buat. Abang hanya cakap yang pernah buat. Okay, biru, body hitam, biru, ekor merah. Dari sana kita kawin, kita jadikan dia ikan dark iridescent black. Kepala blackhead. Merah tu dah hilang, dia jadi hitam tu menghitam dan jadi biru tu total body. So jadi ikan blackhead. Daripada blackhead kawin anak-anak dia akan ada crossing. Sebab blackhead kawin blackhead, anak dia akan ada, kita panggil blue lace. Ikan blue lace ni ada lacing biru, ada bintik biru, tapi dah tak ada dah scale yang penuh itu sampai ke kepala dia. Okey, kita panggil black scale. Yang sekarang kau panggil samurai ni lah. Okey, itu samurai lah. Sebenarnya kita panggil ikan black scale ni. Ikan yang black scale, black lace ni, black lace bila kita kahwin dengan black lace, anak dia akan ada yang menghitam, ada yang jadi mustard gas. Yang menghitam itu kita kahwin lagi dia jadi hitam lagi. Tapi kena adik-adik kena sharing dengan adik-adik filial yang sama. Crossing lagi sampai jadi super black. Bila jadi super black, you crossing lagi super black, dia akan jadi merah balik dalam. Merah balik. Bila start ada red washing, dia akan start ada sikit iridescent. You kahwin lagi, dia akan jadi bicolor balik. Faham?
Daripada bicolor dia mula, dia akan turun solidize, and then dia rewashing balik. Solidize, dia rewashing balik. So yang tadi Vanda tu dekat belah mana? Belah yang tadi abang cakap, ikan yang pergi ke mustard gas. Okay? Ikan yang pergi ke mustard. Ikan yang warna orange solid, warna yellow solid tu sebenarnya masterized. Yang mustard gas sebenarnya, walaupun dia solid yellow, dia sebenarnya merah. Daripada merah lalu dia jadi yellow. Okay? So dari sana kalau kamu kahwin hybrid, dia akan red washing. Nak jadi red washing yang jadi Vanda, bukan kahwin koi. Wah ini ingat kahwin koi. Red washing. Ikan tu sebenarnya yellow solid, orange solid. Bolehlah buat gitu. Dia nak pusing balik daripada super red, dia turun sampai yellow, sampai yellow, dia pusing balik. Circle dekat situ je. Dia akan pusing situ je balik. Dia akan circle. Ikan tu dalam kamu kahwin terus sama, filia yang sama, F yang sama, jangan out cross. Dia akan pusing balik. Dia akan jadi Vanda. Vanda itu datangnya daripada red washing. Time bila tidur? Time bila tidur? Dia tanya tak? Betul lah dia tanya. Okey, beta bukan ikan nocturnal. Beta tak berjaga malam. Beta tidur malam, siang. Apa yang kita buat ni adalah satu kesalahan besar dari segi genetik. Dari segi spesies adalah satu kesalahan yang sangat besar. Okey, kita tak boleh pertandingan ikan di belah malam sebab sepatutnya ikan ni tidur malam. Tapi kita ambil sistem pertandingan bina badan. Okey, bina badan kita tak pergi gym untuk bina badan kita malam. Kita pergi petang, siang, pagi semua angkat bina badan. Tapi bila pertandingan bina badan itu malam. Macam itulah lebih kurang. Terpaksa kita buat malam sebab masa kita tidak mencukupi. Kalau dulu pertandingan kita memang kita buat siang. Kalau boleh Akram pun dia nak just siang. Ikan lebih aktif, lebih cantik, lebih steady. Tapi kita terpaksa buat malam sebabkan ikan kita beribu-ribu dia. Beribu. Ini 2,600 ni pada kita biasa je. Cuma kalau bagi 2,600 ni competition macam ni, bagi Thai Beta Standard tengok, menangis percakapan juri tu. Berguling-guling menangis juri tu. Kalau ikan banyak ni, kalau dia orang buat Thai Beta Standard, juri MBFA relax, dia dah biasa benda ni, tak ada hal. 2,600 kecil. 2,600 ni masih rekod dunia ni kalau kata orang kat luar. Itu masih rekod dunia ni. Okay? So jadi ikan beta tidur malam. Sama macam ikan kaloi. Macam mana nak hasilkan avatar yang padu, dan apa pandangan serta pemahaman abang tentang avatar? Avatar adalah nama subspesies, nama pemberian nama glamour. Dia bukannya nama spesies, dia nama glamour. Nama spesies dia Black Galaxy. Dia bukannya nama itu. Dia ikan tu sebenarnya ikan dark iridescent je. Dia nak ikutkan masih panggil dark iridescent. Cuma bukan dia. Dark iridescent yang AOC nya. Ada yang AOC, maksudnya yang dah ada candy tu, yang dah ada candy-nya. Itu je. Tapi pendapat abang, ikannya ikannya dia memeriahkan kewujudan gen itu, memeriahkan lagi ikan, boleh buatkan kita bertambah kreatif untuk menambah ikan ini dekat atas mana-mana. So kira dia kreatif, very good. Abang suka. Tapi original avatar bukan itu. Original avatar pada pandangan abang tetap sama. Original avatar adalah orang yang bagi nama dia tu avatar. Ikan yang turquoise, yang on top of the turquoise tu ada bintik-bintik biru. Itu original avatar, bukan yang Black Galaxy yang orang cakap. Itu pandangan abang. Macam mana ikan boleh jadi double dorsal? Double dorsal terjadi kecacatan. Double dorsal ini kalau originalnya terjadi daripada spinal dorsal dekat dalam badan dia. Kalau kamu pegang ikan tu, kalau kamu potong dorsal, dekat dalam tu kamu boleh pegang, dia ada satu tulang. Ada tulang dalam tu. Ni dekat tengah vertebrae dia dekat dalam. Dekat atas ni ada lagi satu vertebrae. Vertebrae yang dekat atas ni dah kena kecacatan. Dah ada kecacatan. So dia jadi tumbuh dua side. Vertebrae tu kalau kamu tengok tulang tu dia 4 segi. Dia ada belah sini. Dia sepatutnya tumbuh kat tengah, tapi yang ini dah tumbuh ke tepi. So jadi dia boleh membuatkan satu lagi boleh tumbuh kemari. So jadi itu yang dijadikan double dorsal. Soalan dah. Banyak sangat soalan. Cukup.
Ini abang jawab semua soalan-soalan daripada online saja. Okey, sudah faham double dorsal adalah kecacatan yang terjadi sebabkan daripada spinal itu, daripada vertebrae, dorsal vertebrae. Cara kekalkan warna ikan, contoh koi dari remaja hingga dewasa. Kekalkan warna ikan, kekalkan kualiti air yang sama tidak berubah. Agak sukar nak buat sebenarnya, cakap boleh lah, tapi sukar nak buat. Kekalkan. Macam mana cara nak kekalkan? Satu cara, water reservoir yang paling besar, tempat simpan air yang paling besar. Air itu cukup kau nak pakai sampai 6 bulan ikan kau. Baru betul, air kau takkan berubah, sama aja. Okey, itu cara dia. Itu cara dia. Nak maintain kau punya ikan adalah cara kau maintain kau punya water reservoir, air yang kau simpan. Alright? So, jadi itu cara dia. Macam mana nak hasilkan first ray dorsal tinggi? Apakah formulanya? First ray dorsal tinggi untuk ikan apa? Untuk ikan apa? Bergantung kepada ikan apa. First ray tinggi dorsal untuk ikan pelakat, buruk dia. Untuk ikan apa? Untuk ikan apa? So, jadi kalau kata untuk CT, untuk crown tail, sekarang ni dah mudah lah, cari yang macam tu je lah. Kalau tak nak macam tu, kamu kena inbreed. CT kena inbreed. Inbreed. Crown tail ini ikan inbreed sebenarnya yang cantik. Kamu inbreeding crown tail sampailah dia tak terpecah. Selagi dia tak terpecah tumbuh random, selagi itu kamu inbreed. Bila dia dah random, kamu outcross, repair balik. Mudah je CT. CT paling mudah sebenarnya breeding. Yang paling susah DTHF. Yang paling mudah CT. Breeding tak susah CT. Cara dia simple. Selagi dia tak random, selagi itu kamu kahwin adik-beradik dia. Selagi kamu kahwin adik-beradik dia, lagi tebal ray dia, lagi hebat dorsal dia. Okey, itu je. Bila dia dah start random, kamu kena outcross. Jadi untuk maintain CT, senang kan? Abang cakap tadi snake crossing. Kahwin sepupu dari mula sampai hujungnya. Kahwin sepupu, ikan kamu takkan berubah. Dia akan naik ray dia sikit. Akan bagus sampai bila-bila. Takkan ada random, takkan berubah warna, takkan berubah design dia, corak dia. Maintain macam tu saja sampai bila-bila. Sebab dia ikan solid. Okay? Yang kita cerita ni kononnya black orchid lah. Kononnya black orchid. So kamu punya black orchid line tu kamu boleh simpan selama 60 tahun, 70 tahun, takkan lupa. Kalau kamu kahwin dia cousin sampai bila-bila. Setiap kali kamu kahwin 2 kolam. Dan A dengan B. Mesti kahwin lagi bawah nanti A dengan B crossing, A dengan B crossing. 2 kolam. Sama juga. Macam tu juga sampai bila-bila. Jangan sesekali kahwin sama kolam. Jelas, simple, senang. Anak ikan laga macam mana nak tahu pecah warna? Tengok macam mana nak tahu pecah warna? Kena tengok ni. Itu kena pakai mata kasar. Kalau dia mula-mula kamu ikan tu dalam kolam kamu tu, bila kamu bela, kamu tengok sebelum sebulan, dia akan warna hitam je semua, ataupun dia warna putih je semua, atau dia warna selo je semua. Bila dah mula yang selo tu dah ada hitamnya, atau yang hitam dah mula ada putihnya, itu dah pecah lah warna dia. Itu maknanya. Boleh, soalan tu tak salah. Kenapa AOC boleh DC? Ada soalan. Ini mesti budak sunat pakai laser ni. Kenapa AOC boleh DC? Kenapa tak boleh? Sebab boleh. Kenapa tak boleh? Soalan dia patutnya kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Yang aku nak tanya kenapa tak boleh? Kita rasanya okey. Sejak kamu ada sini juri-juri pun semua ada sini kan. Selama hari ni aku nak tahu, selama kita ada MBFA ni, kelas mana yang tak pernah menang DC atau GC? Kelas mana yang belum pernah menang DC atau GC? Selo aku dah menang. Bukan lagi DC, GC bang. Selo di TSM aku dah menang GC bang, 2 kali. Ada lah. Ada lagi ikan apa yang tak pernah menang? Startail tak pernah menang. Startail tak pernah menang. Ada.
Ada, nampak? Ada juri akan cakap ada. Come on. Aku cabar korang, mana? Kelas mana tak pernah menang cakap. Kalau korang nak cakap kita orang ni tak adil. Siapa yang jerit belakang tu? Orang budak jahat duduk belakang tiba. Jangan tanya soalan. Aku mau tanya Eddie tu yang pakai cium mata. Muka macam profesor. Dia benak tu, daya je. Kamu tengok dai dia. Dari sini nampak dai dia. Punya profesornya Eddie. Betul tak? Nampak? So jangan cakap tak ada equal chance. Semua ikan pernah menang. Baikala pernah menang. Semua pernah menang. Jadi tak ada kelas yang tak pernah menang. So jadi kenapa AOC boleh DC? Sebab semua ikan lain boleh DC dek. So kenapa tidak AOC? Apa ada masalah AOC tak DC? Belampak ikan kau menang. Adik ni silap ni. Tak kena kidnap alien ni budak ni. Berapa ray yang paling sesuai untuk hasilkan HMPK dan berapa peratus ray ratio? Soalan. Berapa peratus ray ratio? Apa benda ray ratio? Peratus-peratus. Apa benda kamu cakap ni? Ini budak kamu ni biologi kamu jawab biologi. Orang belajar biologi tak cakap ray ratio, percentage of ray ratio. Mari kita cuba faham benda. Apa benda ni? Persen ke ratio? Percentage of ray ratio. Maksud dia apa? So jadi abang bagi tahu je. Kesesuaian untuk HMPK terbaik ray-nya hanyalah 4. Sebab apa abang cakap 4? Orang cakap 8 bagus. Ya bagus. Memang 8 bagus. Okey? 8 ada tak bagus. Tak bagusnya kat mana? Tak bagusnya ray nombor 2 dia. Nombor 2 dari atas dan nombor 2 dari bawah tak bagus. 6. Okey? So jadi bukanlah 8. Yang pertama dia 2, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Betul? Kalau yang 4 ray ni dia boleh dapat 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Mana lagi bagus? Mana lagi stable? Itulah stable. 4 lagi bagus. Dia lebih banyak 4 ray-nya. Kalau lah ikan yang 8 ray, mana ada nombor 2 ray dia 8? Kau tunjuk aku mana ada. Mana ada? Tak ada ray. So nak maintain 4 ray tu lebih susah. Pergilah beli mana pun. Allah, semuanya 8 ray. Semua 8 ray. 4 ray dah tak ada nak beli ray. So bila dah tak ada nak beli, so jangan, ikan kita akan makin kurang kualiti. Sebab ikan yang kita spawn, satu spawn tu keluar 700 ekor. Okey, yang ada ekor tak berkedut cuma 30, 50, 100 ekor. So jadi yang 100 ekor ni yang color lawa-lawa semua yang dekat berkedut. Aduh, sedihnya kan? Betul Zam? Kadang-kadang sedih Zaman. Ikan yang kita fikir, yang kita nak buat tu color yang ada, alah dekat kedut. Ada dekat tempat yang crumple, kat situ yang jadi. Yang dekat finish, cuma tak nak pula color tu. Nampak? So jadi tak nak avoid benda tu, kahwin ikan hanya 4 ray je. So kalau dari dah semua tu 4 ray, 4 ray, 4 ray, dari kolam kau boleh nampak, oh color finish kau dah tak payah fikir lah. Ada tentu okey tak kedut. Nampak? So jadi bila 4 ray, kamu boleh maintain ikan tu lebih lama lagi. Lebih lama lagi kamu boleh kahwin, boleh main ikan tu. Kalau kamu maintain 4 ray. Kalau kamu dah mula kena maintain 8 ray, dah mula kualiti kamu akan turun. Itu pasal orang jual ikan non-masking lah, non-mapping lah, sampai dia nak kena buat kelas. Ikan tu fancy tak jadi. Tapi sebab dah lambatkan dalam market, kesian lah orang yang jual ikan. Faham? So kita buatlah kelas, buatlah pertandingan. Ini orang yang jual ikan pula marah dengan BFA kadang-kadang. Oh gini gitu. Padahal tak tahu mereka ni buat kelas tu, tu pasal yang boleh cari makan. Tak payahlah marah. Semua orang ada kerja dia. Semua orang membantu lah. Tak payahlah gaduh. Tu nak marah pula. Tak boleh lah. Okay? Next. Banyaknya soalan lagi. Begini. Bloodworm yang frozen atau yang hidup lebih sesuai? Yang hidup dia. Kalau yang frozen, bila masa sesuai untuk diberi? Perlu tunggu hilang beku atau tak? Dan boleh bantu tak untuk perbanyakkan telur ini?
Perbanyakkan telur female adalah terbaik. Yang benda makanan yang paling baik untuk dah breeding korang punya beta adalah bloodworm. Terbaik untuk korang breeding. Korang tak kaya, korang datang farm abang, korang pergi tengok satu spawn aku berapa ekor ikan. Okay? Korang pergi tengok. Bukan abang nak cakap lansi ke belagak ke. Memang abang belagak pun. Nak cakap lansi, memang lansi pun. Okay? Tapi sebab benda tu aku dah buat, benda tu dah proven. So korang mudah, korang boleh ikut saja. Korang tak payah ikut. Ini bukan teknik Abayan. Ini Abayan cuma bagi tahu bloodworm itu terbaik. Makanan berdarah terbaik. Kalau korang boleh bagi dia makan daging, lagi baik. Lagi baik. Kalau korang boleh bagi dia makan daging, makan ayam, lagi baik. Tapi takut ikan korang dropsy, tak boleh berak. Ini kena ingat. Itu pasal bloodworm abang cakap terbaik. Sebab bloodworm mudah untuk ditelan. Bloodworm adalah sangat lembut dan mudah. Dia boleh telan bloodworm. Bloodworm selalunya fresh. Kalau yang hidup lebih baik. Frozen pun tak mengapa. Okey, bagilah dia bila dah habis frozen. Lebih baik. Lebih baik. Sebab kalau dari kecil kau bagi dia yang frozen dengan ais tu, ikan kamu tu nanti dia akan ada bibir yang sangat tebal. Kau tak percaya kawan-kawan? Bibir dia jadi dibalut. Sebab dia dah hari-hari kena train makan benda yang beku, keras. Ikan orang macam bibir giant semua. Semua ikan kau macam ni berjurang. Lebih kurang gitu lah cerita dia. Okay? Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.